Anda sedang mendengarkan audio dari ruangan podcast Sidang Meja Makan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kepada yang baru bertandang, selamat datang. Kepada yang kembali lagi, terima kasih dan semoga anda sentiasa dirahmati. Anda bersama-sama saya, Syafirul Syafiq Saadin, dalam ruangan podcast Sidang Meja Makan. Didedikasikan khas untuk semua kita berkongsi motivasi dan perjalanan diri supaya kita tidak pernah merasa kerdil dan sendirian kerana Allah sentiasa ada. Sebelum itu, kepada anda yang telah mendengarkan episod-episod terdahulu, saya ucapkan ribuan terima kasih. Teruskan sokongan anda yang tak berbelah bagi. Jika anda mendengarkan audio podcast ini dari Anchor, Breaker, Radio Public, Google Podcast ataupun Spotify, pastikan anda download dan subscribe. Dan jika anda mendengarkan audio podcast ini dari platform YouTube, pastikan anda like, komen, share dan subscribe supaya anda tidak akan ketinggalan mendengarkan episod-episod yang terbaru. Podcast Sidang Meja Makan dalam episod kali ini akan cuba untuk menyenaraikan dari pandangan saya hikmah yang boleh kita lihat, yang boleh kita sama-sama kutip daripada serangan COVID-19 ini dan juga subsequent PKP yang kita semua sama-sama tempuhi untuk 3 bulan lebih ini, dalam terutamanya dalam ruang lingkup Malaysia hari ini. Pastikan anda teruskan mendengar sehingga ke akhir rancangan kerana kita juga akan harapnya akan dapat menyedari dengan hikmah-hikmah yang kita telah bincangkan. Walaupun the future may look bleak, insya-Allah akan ada sinar pada penghujungnya asalkan kita mahu belajar dan kita mahu berfikir daripadanya. Baru-baru ni ada orang bertanya, Syafirul, teruk sangat ke impak daripada COVID-19 dan PKP ni? Yalah, sebab sekarang ni pun impak daripada ekonominya sudah amat terasa. As a matter of fact, the worst thing is the world is only starting to go into recessions. The darker days is yet to come. Saya katakan, sahabat, jangan bimbang. Sebenarnya ada banyak perkara kebaikan ataupun perkara baik yang ataupun hikmah yang kita boleh ambil daripada peristiwa serangan COVID-19 dan juga lockdown ataupun PKP yang kita semua tempuhi ini, asalkan kita mahu berfikir. Jadi sidang meja makan hari ini akan cuba untuk menyenaraikan impak, kebaikan dan hikmah yang terkesan daripada PKP di Malaysia. Hikmah yang pertama, the world is healing up. Apabila COVID-19 menyerang, majoriti negara di dunia ini terpaksa untuk mengambil langkah melakukan lockdown. Dan disebabkan ini, industrialisasi terhenti. Kilang-kilang misalnya, penerbangan, airlines, sektor perkapalan atau shipping, dan sektor-sektor lain lagi yang menyumbang kepada pollution secara direct telah terhenti. Dan dalam kesibukan kita bercakap tentang ekonomi, tentang impaknya, tentang keburukannya dan sebagainya, dunia sebenarnya tampil sebagai pemenang tanpa kita sangka-sangka. China sebagai contoh, carbon emissionnya saja dilaporkan turun 25%. Kita tengok di media-media sosial, gambar-gambar yang tular menunjukkan kualiti udara di pelbagai tempat meningkat dengan begitu ketara sekali. Di Malaysia sendiri, Air Pollution Station yang mencatatkan IPU telah merekodkan bilangan stesen with a good rating
meningkat 2 kali ganda bila mula saja PKP ini berlakukan. Bukan itu saja, air ataupun sumber air sungai juga turut terkesan. 28% daripada bacaan stesen pemantauan air di Malaysia mencatatkan peningkatan dari segi kualiti air. Lembah Kelang menyaksikan Sungai Gombak, Sungai Wei, Sungai Kemunsing misalnya bertukar daripada warna coklat teh tarik kedai mamak tu menjadi lebih jernih. Hikmah yang kedua ialah kurangnya masalah jenayah dan keselamatan negara yang berjaya diperkemaskan. Dilaporkan, indeks kadar jenayah turun dengan sangat signifikan sebanyak 70%. Yalah kan, semua orang duduk di rumah, jadinya yang berkeliaran di luar ni mudahlah untuk pihak polis tanggani ataupun hadapinya. Dan saya percaya banyak kegiatan jenayah lumpuh akibat PKP ni. Malah kita turut menyaksikan yang pihak berkuasa berjaya memperketatkan border ataupun sempadan negara kita mengenangani masalah-masalah kemasukan pendatang tanpa izin. Masalah kebanjiran pendatang tanpa izin dalam negara ini juga pun kita menyaksikan bagaimana kerajaan ataupun pihak berkuasa berjaya menyasarkan dan menanganinya dengan cara yang lebih efektif. Ia asasnya masih lagi tentang kesihatan, tapi sektor keselamatan negara juga sama penting. Operasi-operasi bersasar macam operasi yang dilakukan pada Pasar Borong Selayang, pada Jalan Pudu dan sebagainya sangat penting dalam mengatasi kebanjiran pendatang asing tanpa izin di Malaysia yang bertapak dengan begitu teruk dan meluas. Malah ia juga membuka peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Harapnya lepas ini pihak berkuasa boleh pula lihat tentang hal 100,000 orang pelancong yang tinggal lebih masa di Malaysia. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga ialah kita melihat macam mana PKP ini kickstart revolusi pendidikan kita ke arah lebih berteraskan atas talian ataupun online learning. Hakikatnya, Malaysia dan dunia sedang bergerak ke arah revolusi industri 4.0. Justeru dah sampai masanya kita as a nation bergerak ke arah digitalization, PDP dan classroom dan sebagainya. Saya percaya usaha sudah pun dimulakan, usaha sudah pun dijalankan, tetapi masalahnya ini kelihatan lambat. Kita dilihat lebih mudah to stick to what we know. Sedangkan mungkinlah ini disebabkan oleh perbezaan generasi. Kita jadi sukar untuk mengadapt dengan perkembangan teknologi yang terkini. Walaupun secara sepatutnya kita seharusnya mempersiapkan anak-anak kita sesuai dengan zaman mereka. PKP ini telah memaksa kita melakukan satu pecutan ke arah revolusi ini. Semua stakeholder, gurunya, student, ibu bapa, malahan KPM, kerajaan sendiri perlu duduk semula bagi fokus apa lagi yang perlu ditambah. Kerana sebenarnya banyak lagi yang perlu ditambah baik. Dari segi prasarananya, capaian internetnya, kaedah PDP online learning di atas taliannya dan sebagainya yang masih lagi perlu diperkemas dan dipersiapkan. Bagaimanapun, through PKP ini kita mendapat what we call a glimpse into a future. Bagaimana kita harus menguruskan anak-anak kita hari ini kerana impaknya adalah mereka akan hidup dalam zaman revolusi industri 4.0. Apapun, saya berpendapat hikmah terbesar daripada PKP dan COVID-19 ini adalah sebenarnya teguran dari Tuhan untuk kita, manusia as a collective, sebagai spesies, sebagai umat. Sebab kita sudah lupa, kita alpa, kita lalai kepada tanggungjawab sebenar kita sebagai khalifah di atas muka bumi yang dihantar oleh Allah SWT untuk mengurus atur selia dunia. Bukan ikut kehendak kita, tapi ikut kehendak Dia.
Maka hari ini Allah SWT diamkan kita di rumah dan kita melihat depan mata kita sendiri dunia is healing up daripada masalah pollution yang kita lakukan. Masyarakat is healing up daripada jenayah yang kita lakukan. Dan anak-anak is gearing up for the future seperti mana yang sepatutnya. Allah SWT sedang memperingatkan kita tentang siapa pemilik dunia, pengatur alam ini. Saya di sidang meja makan menyeru kepada semua. Sudahlah buat benda-benda yang bukan-bukan. Sebab bila diturunkan bala, semua kita kena. Sudahlah. Sama-sama kita tarah tangan, kita mohon ampun darinya. Sekali lagi, kepada semua yang tanpa jemu mendengar sehingga ke penghujung episod ini, saya doakan anda semua untuk terus berbahagia. Jangan lupa, pastikan anda turut mendengarkan episod Sidang Meja Makan yang terdahulu dengan minda yang terbuka. Seperti biasa, sama ada anda sedang mendengarkan podcast ini daripada Anchor, Breaker, Radio Public, Google Podcast ataupun Spotify, please download and subscribe. Or, jika anda mendengarkan audio podcast ini daripada platform YouTube, pastikan anda like, komen, share dan subscribe. Jika anda fikir ada manfaatnya daripada kata-kata saya ini, saya mohon jasa anda. Share this podcast with other people as much as possible, supaya apa saja kebaikan darinya dapat dipanjang-panjangkan. Dan jangan lupa subscribe podcast Sidang Meja Makan. Semoga dengannya usaha kecil saya ini diberikan kekuatan untuk berterusan dan istiqamah. Hingga bertemu lagi dalam episod-episod seterusnya, jutaan penghargaan untuk anda yang meminjamkan masa dan telinga. Teruskan sokongan anda dan saya doakan anda bahagia sentiasa. Percayalah, pada saat kita tenggelam punca, Allah sentiasa ada.